Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okey, hari ini cikgu akan masuk kepada subtopik kita yang seterusnya, masih lagi dalam topik keempat iaitu polimer. Ya, hari itu kita terangkan tentang polimer secara umum polimer, jenis-jenis polimer, kemudian polimer asli dan juga polimer sintetik lah. Okey, hari ini kita akan pergi lebih dalam, iaitu kita akan pergi kepada salah satu daripada polimer yang asli polimer yang asli dan juga satu polimer yang sintetik, tapi dua bahan yang samalah, iaitu getah asli. Dan juga kita juga akan menyentuh tentang getah sintetik So hari ini cikgu akan ceritakan tentang getah asli. Okey, apakah itu getah Getah ni atau kita akan kenali dia sebagai nama latex latex ni ialah susu getah. Awak pernah tengok susu getah kan? Dia memang asal dia daripada pokok tu, kita kan menoreh, orang panggil kan, menoreh getah tu, and then keluarlah susu getah yang dipanggil dengan nama saintifiknya adalah latex. Okey, so getah asli ni asalnya ataupun dia punya formula kimia asal dia daripada monomer monomer yang dipanggil dengan nama 2-metil 1,3-diena atau nama lain dia, nama kita panggil common name nama umum dia adalah isoprena 2-metil 1,3-diena ni awak boleh lukis lah sepatutnya kan. Apa yang awak tahu, kita ada 2-metil 2-metil but but maksudnya 4 lah but 1,3-diena. Okey, but first kali kita lukis but lah kan. Kalau kita nak lukis kan, but 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian kita ada double bond double bond kita pada mana? Pada nombor 1 dengan nombor 3. Nombor 1 dengan nombor 3 ada double bond. Kemudian pada karbon yang kedua ada metil kan, so CH3. Yang kosong tu kita buatlah dengan, kita gantikan dengan apa? Dengan kita punya ni lah, hidrogen kan, 1, 2, 3, 4 hidrogen. Okey, kemudian 1, 2, 3, 4 hidrogen. 1, 2, 3, 4. Okey, so ini adalah bentuk awal dia sebelum dia jadi polimer yang kita panggil sebagai getah asli lah, ataupun kita panggil polyisoprena, atau nama yang kita kenal awak panggil dia sebagai getah asli. So bagaimana nak lukis, macam cikgu cakap lah, tapi di sini kita ada 2 double bond kan. So kalau awak ambil saja salah satu daripada double bond tu. Okey, ambil salah satu daripada double bond itu untuk dijadikan, okey, ni tak cantik sangat lah, cikgu letak dia semua kat atas kan supaya lebih mudah untuk awak tengok. Okey, CH3 ni pun di atas juga, metil kita kan, so lebih mudah kita nak lukis kan. So ambil salah satu double bond. Kalau cikgu ambil double bond yang di sini pun boleh di sini kita ambil double bond sini. So kita kepakkan dia kepakkan dia. Kita kepakkan dia. Okey, sorry, ni ada 2 double bond kan. Padam sekejap padam. Okey, so bila dia ada 2 double bond di sini, kita ambil dia di tengah-tengah kita ambil dia di tengah-tengah supaya kita boleh kepak dia. Kita ambil di sini dan kita ambilkan di sini supaya tinggal satu saja double bond. Kita kepakkan dia, di mana hasil dia last sekali kita dapat C, double bond C di sini kan. Kemudian kita kekalkan CH3 di atas tu, CH3 ada kat atas, kemudian H yang di sebelah tu, dan yang lain tu di sebelah sini tu, di sebelah sini kita letak di bawah ni CH2 kan. Kemudian
Yang di sebelah kanan kita letak CH2 juga. Okey. 1 2 3 4. Tak boleh. Tak jadi Sekejap Maksudnya dia punya gambar dia kita kena kekalkan dia dalam bentuk yang 4 tu. Ya. Kekalkan dia 4 ni, 1 2 3 4 ya. Cuma double bond tu kita ubah di sini, di tengah-tengah dia. Yang macam cikgu cakap lah, kita ubah dia di tengah-tengah. So kita kekalkan yang lain, H memanglah yang lain tu kita tak pernah buang lah kan. Cuma kita nak tarik yang ni, kita nak ada satu di hujung ni, satu di hujung ni untuk kita tutup ni. Dia letak yang di sini. Okay, so kita dapatlah bentuk dia H di sini. Di sini ada 2 lagi H. Okay, susah juga nak lukis dia So awak ingat ini adalah bentuk kita punya nama getah asli polimer bagi getah asli. And ni nilai dia macam cikgu cakap lah, banyak lah, 20, 30, 40. Tengok berapa banyak kita punya susu getah itu ataupun latex tu berapa banyak. Okay. Alright, latex ni sangat banyak kegunaan dia ataupun susu getah ni, dia ciri-ciri dia yang awak perlu tahu Ciri-ciri dia ada banyak kegunaan Sangat banyak kita gunakan untuk buat tapak kasut, buat tayar, kita buat getah nak ikat tu, lagi buat kasut boot getah, dan sarung tangan yang digunakan di hospital tu kan, buat kerja ada banyak sarung tangan getah sebagainya itu semua adalah industri berkaitan dengan getah. Kenapa getah ni sesuai? Sebab getah ini dia ciri-ciri dia awak boleh baca lah kan. Ciri dia adalah ciri-ciri yang getah yang utama dia adalah dia lembut lah. Lembut, kemudian dia juga kenyal atau kita panggil sebagai anjal. Dia anjal. Okey, getah ni ciri-ciri dia yang tak berapa syok dia getah asli lah ni getah asli. Kita sebut tentang getah sintetik cikgu bicara tentang getah asli. Dia tak tahan haba tak tahan haba. Dia juga penebat elektrik lah. Penebat elektrik. Ini semua awak boleh baca lah, boleh tengok penebat elektrik. So, dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Kemudian dia mudah dioksida, reaktif kepada bahan kimia. Dia mudah bertindak balas And then dia kalis air. Getah memang dia kalis air lah. Kalau getah tu tak kalis air, kita tak boleh lah guna dia untuk kegunaan nak pakai buat tapak kasut ke dan sebagainya. Kita pakai tapak kasut yang ada getah, tiba-tiba kaki kita masih kena air. Itu tak sesuai lah kan. Okey. So, apa yang penting dalam bab ini adalah kita nak menceritakan tentang bagaimana latex ataupun susu getah kita boleh tergumpal dan bagaimana kita nak mencegah dia daripada tergumpal. Okey. Penggumpalan latex. Cikgu nak cerita tentang penggumpalan latex. Seperti yang awak tahu kadang pelajar ni dia tak tahu, dia tak ada pengalaman dengan benda ni, latex ni. Getah susu getah apabila kita dah toreh getah tu, bila kita tinggalkan di situ kan, getah tu dia akan keras atau kita kata dia tergumpal bila kita biarkan dalam satu tempoh masa lah. So getah yang tergumpal ini kebiasaannya di kawasan yang terlalu dalam ladang getah yang terlalu dalam kampung dan sebagainya, bila getah ni tergumpal, makin lama dia akan keras dan dia menjadi tak ada kualiti, dia rosak lah so sebab itulah kadang-kadang bila di dalam kampung ni lori yang nak ambil getah ni, dia akan mungkin ambil masa dalam 5 hari baru masuk kan, 6 hari baru masuk satu lori untuk angkut getah ni keluar kan, untuk proses kan. So, getah ini kalau dia tergumpal terlalu lama, dia akan rosak dan dia tidak berkualiti. Okay? So, kita kena memastikan latex kita ni sentiasa dalam keadaan macam susu getah. Macam susu. Maksudnya dia tak tergumpal. Okay? So, bagaimana kita nak mengelakkan dia daripada tergumpal? Itu yang kita nak lah. Maksudnya dalam topik ni kita nak cerita tentang bagaimanakah latex tergumpal dan bagaimana kita nak mencegah latex kita daripada tergumpal.
Okey, apa yang awak tahu adalah latex ini dia adalah sebatian atau kita panggil sebatian molekul lah, ataupun dia adalah sebatian karbon ya. Sebatian karbon. So, dia untuk latex ni dia akan tergumpal secara semula jadi pun boleh. Sebab terdapatnya bakteria yang berada di dalam udara yang akan menyebabkan latex itu gumpal. Bagaimana proses itu berlaku? Okey, kita ambil susu getah. Dalam susu getah tu ada kita panggil sebagai polimer getah asli. Okey, dalam susu getah, cikgu lukis beginilah. Dalam susu getah, okey, dalam susu getah tu ada yang kita panggil sebagai membran. Ya, banyak membran. Membran ni dikenali sebagai membran protein. Ya, membran protein. Dalam membran tu ada kita punya molekul getah lah. Molekul getah ni yang panjang-panjang. Dia macam polimer lah. Polimer dia kan rantai yang panjang. Molekul getah yang berantai panjang. Okey. So molekul-molekul getah ini yang berada di dalam membran protein kita ni ya. Ini di luar ni dia macam suatu membran. Dalam membran dah tentulah macam ada air kan, macam ada cecair ya, yang menyebabkan kita punya kita panggil sebagai zarah-zarah getah yang di dalam tu akan macam berenang-renang lah dalam tu kan, sebab ada air kan, cecair. So dalam ni di luar ni dipanggil sebagai membran protein ya. Dalam itu adalah zarah getah lah ya. Zarah getah. Okey, pada mulanya zarah getah ni dia bercas, dia ni kat luar ni dia ada cas-cas ya. Pada membran protein tu dia ada cas negatif. Ya. Semua membran protein ni membawa cas negatif. Okey. Sebab itulah membran protein ini dia tidak akan mendekati antara satu dengan yang lain, sebab dia ada cas negatif yang akan saling menolak di antara satu dengan yang lain. Okey. So, pada bila dia terdedah dengan udara, dalam udara terdapatnya asid yang dipanggil sebagai asid laktik ya. Asid laktik ni adalah asid yang terhasil semula jadilah dalam udara. Asid laktik ni kita tahu asid dia mesti ada ion hidrogen. Okey, dia mesti ada ion hidrogen. Okey, apa yang ion hidrogen tu buat bila dia singgah pada kita punya molekul-molekul getah kita ataupun kita punya apa kita panggil ni sebagai membran protein ni tadi kan? Apa yang dia buat adalah dia akan meneutralkan cas tu. Okey, disebabkan ion hidrogen dia bercas positif ya. Ion hidrogen bercas positif. Okey, ion hidrogen bercas positif. So apa dia buat? Dia akan meneutralkan cas negatif tu tadi. So bila dia meneutralkan cas negatif tu kan, dia neutral. So ada lagi tak cas pada okey, kita tulis kat sini ya. Ion hidrogen akan meneutralkan cas negatif pada membran protein. Okey. So dia meneutralkan cas negatif pada membran protein. Okey, jadi sekarang ni kita punya membran protein kita tidak lagi bercas. Okey, dia tidak lagi menolak antara satu sama lain. Jadi bila dia tidak ada cas, apa yang berlaku pada dia? Dia akan berlanggar ataupun kita kata dia akan collide with each others. Ya, dia akan berlanggar antara satu dengan yang lain. Zarah-zarah getah akan berlanggar antara satu dengan lain menyebabkan membran protein pecah. Okey.
Zarah-zarah kita ni tadi akan berlanggar di antara satu dengan yang lain. Okey. Dia akan menyebabkan kita punya membran tadi tu akan burst, ya. Bila dia burst, apa yang berlaku? Dia akan keluarlah kita punya polimer-polimer getah yang terdapat dalam zarah getah tadi tu. Dia akan keluar dan akan menyebabkan polimer getah akan bergabung antara satu sama lain. Okey, lateks tergumpal. Okey. So proses ni berlaku secara semula jadi. Okey. Lambat ataupun cepat sajalah tengok kepada kawasan tu. Kalau kawasan tu mungkin banyak terdapatnya asid laktik di udara di sekitarnya, akan menyebabkan proses penggumpalan lateks itu berlaku dengan lebih cepat lah. Okay. Kalau kita nak buat eksperimen untuk mempercepatkan tindak balas penggumpalan itu, apa yang kita perlu buat? Kita tambahlah asid lagi cepat. Ya, kita tambah asid pada kuantiti yang betul lah. Jangan terlampau banyak. Kalau terlampau banyak nanti rosak teruslah susu getah kita. So kita tambah sekadar mengikut umam-umam tertentu. Biasanya kita letakkan asid-asid yang lemah lah. Asid yang lemah, asid sama ada asid etanoik, asid formik, ya. Asid-asid yang lemah supaya lateks kita tidak rosak. Sekadar dia tergumpal sajalah. Okay. So kita tambahkan lateks. Itu maksudnya kita buat penggumpalan secara dalam makmal, lagi cepatlah. So itu untuk proses penggumpalan lateks. Okey, bagaimana kita nak mengelakkan lateks daripada tergumpal? Ya. Atau kita katakan mencegah penggumpalan lateks. Okey. Alright, kita dah tahu dah tadi, lateks ni kalau kita biarkan, dia memang akan tergumpal secara semula jadi kerana terdapatnya ion hidrogen yang berada di sekitar ataupun di persekitaran itu, iaitu daripada asid laktik yang berada di dalam udara. Okey. So, apa yang kita perlu buat adalah, okey, ni kita punya zarah kita. Zarah kita yang zarah getah terdiri daripada membran protein. Dan di dalamnya ada polimer getah. Okey. Di bahagian luar tadi ada cas negatif. Okey. So, apa yang berlaku Apa yang berlaku adalah semasa proses kemudian dalam udara kita dah tahu tadi ada asid laktik, dia akan tambah dia akan tambah ion hidrogen di dalamnya dan menyebabkan adanya cas-cas positif. Ada cas positif daripada ion hidrogen. Okey. Apa yang kita buat? Kita akan tambahkan untuk mengelakkan kita punya lateks dia tergumpal, kita akan tambahkan alkali. Ya. Sama ada nak letak alkali apa? Biasa letak larutan amonia. Ya. Atau larutan alkali lah. Natrium hidroksida boleh, yang cair lah kan. Kemudian kita ada KOH, kalium hidroksida yang cair boleh guna untuk masukkan ke dalam susu getah kita tadi. Dan kita tahu alkali daripada amonia, larutan sodium hidroksida, kalium hidroksida kita, dia mengandungi ion hidroksida. Okey. So ion hidroksida kita ni tadi akan masuk dalam ni. Apa yang dia buat? Dia akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid. Okey. So, apa yang ion hidroksida buat? Ni ayat lah kalau kita tulis dalam ayat kan. Ion hidroksida akan meneutralkan ion hidrogen yang
dihasilkan oleh asid. Okey, jadinya kita punya cas negatif tadi tu selamat. Okey, dia bukannya dia menggantikan cas negatif tu, tak. Dia tak menggantikannya tu. Dia pergi lawan dengan orang yang nak cari gaduh dengan cas negatif tu. Cas negatif tadi kan, ion hidrogen tu nak cari gaduh, maksudnya dia nak lawan dengan cas negatif tadi tu untuk singkirkan cas negatif tu, tapi ion hidroksida datang dan dia akan bunuh ataupun dia akan meneutralkan cas positif daripada ion hidrogen. Jadi apa yang berlaku selepas itu, cas negatif pada apa, kita punya membran protein kekal. Okey, jadi latex tidak akan tergumpal. Ya. Disebabkan dia masih bolehlah menolak di antara satu dengan yang lain, sebab cas negatif tu masih ada di situ. Okey. So itu adalah proses untuk kita cikgu cerita semua dah lah berkaitan dengan getah proses kita buat apa tadi? Proses penggumpalan lateks dan proses mencegah lateks daripada tergumpal. Okey, dan yang terakhir dalam subtopik ini adalah kita nak memvulkankan getah. Apa itu proses pemvulkanan? Kita tahu getah ni dia tak tahan haba sangat. Okey, getah asli kan. Kemudian bila kita tarik getah ni, kadang-kadang dia tarik kan. Dia tarik, kadang-kadang dia kembali kepada asal. Tapi bila kita kerap guna, dia lama-lama keanjalan dia makin kurang sebabkan dia tidak akan kembali kepada bentuk asal dia balik. Okey, jadi nak improve ataupun kita nak perbaiki lagi kita punya kualiti getah asli ni, kita perlu buat sesuatu iaitu yang diberi nama proses pemvulkanan getah. Proses pemvulkanan getah. Macam cikgu sebut tadi lah. Getah ni sifat dia lembut, mudah dioksida. Mudah dioksida maksudnya bila kena udara, lama-lama getah ni akan jadi keras. Jadi dia tak elok lah untuk jangka masa yang lama kan. So, untuk kita mengelakkan benda tu berlaku, kita buat proses pemvulkanan getah. Apa itu proses pemvulkanan getah? Proses pemvulkanan getah adalah proses di mana penghasilan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui rangkai silang antara rantai polimer. Okey. Apa yang kita buat rantai silang ni? Kita tambahkan dengan sulfur. Okey, kita tambahkan dengan sulfur. Dia ada dua proses lah. Satu tu proses agak sukar. Satu lagi proses dia simple je. Ambil saja susu getah tu, and then kita tambahkan sulfur, kita panaskan. Apa yang sulfur tu akan buat susu getah kita dia punya rantai polimer dia begini panjang begini. Ini cikgu lukis secara rawak macam ni je lah. Okey. Kemudian bila kita kenakan tekanan suatu tekanan daripada atas bila kita kenakan dia satu tekanan kita press dia ataupun kita tarik dia kiri, kita tarik dia kanan, dia akan menggelongsor ataupun dia punya molekul tu akan menggelongsor di antara satu dengan yang lain. Sebab dia tak ada benda yang ikat di antara A, B, C ni, tak ada yang mengikat dia tu. Okay, apa yang kita buat dalam proses pemvulkanan adalah kita tambahkan sulfur, di mana sulfur tu akan tambah rangkai silang atau kita panggil sebagai rantai silang antara rantai polimer. Rangkai silang ni di mana sulfur akan berada di antara double bond. Kalau ada di mana ada double bond, sulfur akan masuk di situ and then dia buat rantai silang. Dia ikat di antara A dengan B, di antara
B dengan C. Dia letak sulfur di situ. Sulfur. Okey. Jadi apa yang berlaku? Dia makin kuat lah. Ya. Dia makin kuat lah. Sebab dia ada yang mengikat di antara A dengan B. B dengan C tu dia ada rantai yang mengikat dia. Okey, jadi bila kita tarik dia kiri ke kanan ke, jadi dia sukar untuk kita kata dia lebih kenyal lah. Tarik, dia akan kembali kepada bentuk asal dia. Dan menghasilkan rantai yang lebih berkualiti lah. Okey. So, itu proses pemvulkanan ya. Sangat-sangat simple saja. Tak susah mana. Okey. Pemvulkanan, cikgu sebut tadi, dia menggunakan sulfur lah. Yang digunakan sebagai kaedah yang utama untuk menghasilkan getah yang kita panggil lah. Bila dah proses pemvulkanan tu, kita panggil dia sebagai getah tervulkan. Ya. Okey, ini adalah nama getah asli yang kita dah pun buat proses pemvulkanan. Okey. So dia panggil getah tervulkan dan satu lagi getah tak tervulkan. Getah tak tervulkan ialah getah yang tidak melalui proses pemvulkanan. Getah tak tervulkan. Getah yang tidak melalui proses pemvulkanan bermaksud getah ini getah asli yang biasalah. Dia kurang kualiti sikit lah. Berbanding dengan getah tervulkan. Getah tervulkan dia lebih kualiti ya. Okey. Kemudian satu lagi kena tahu ya, kalau getah sintetik dia tak boleh. Ada jenis-jenis getah sintetik dia tidak boleh buat proses pemvulkanan ni. Itu kita akan tengok dalam bab getah sintetik lah kan. Sebabnya getah sintetik ni ada juga monomer ataupun polimer daripada getah sintetik dia tidak ada double bond. Untuk buat proses ini dia mesti ada double bond ya, supaya bila ada double bond baru dia boleh buat proses penambahan. Itu awak dah belajar dalam bab sebatian karbon kan. Ada double bond baru kita boleh buka double bond tu untuk masukkan satu lagi atom ke molekul ke dalam kita punya molekul kita lah kan. Okay, so ini adalah kaedah alternatif lah untuk menghasilkan, untuk memastikan getah asli kita lebih kuat lah. Alright. So kita selesai di situ ya. Agak lama sikit hari ni sebab cikgu habiskan berkaitan dengan getah asli. Okay, cikgu revise balik tadi. Cikgu sentuh tentang getah asli ya. Cikgu ceritakan tentang asal dia, monomer dia macam mana, and then bila dia bentuk polimer, bagaimana bentuk polimer dia. Okay, kemudian ciri-ciri dia, awak boleh baca ciri-ciri getah asli bagaimana. Kemudian yang paling penting adalah kita nak tahu tentang proses penggumpalan lateks dan bagaimana proses untuk kita mencegah lateks kita daripada tergumpal ya. Cikgu ceritakan dengan detail tadi dan cikgu harap awak faham lah. Dan yang terakhir, getah asli kita tak kuat ya, tak kurang kualiti. Apa yang kita nak buat adalah kita buat proses pemvulkanan getah. Proses pemvulkanan getah ni di mana kita menambahkan sulfur ya, untuk memastikan kita menambahkan sulfur untuk membuat rangkai silang antara rantai polimer ya, untuk memberikan kita punya getah itu lebih kenyal dan lebih berkualiti. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak ya. Tas awak seperti biasa dalam modul saja 119 120 dua muka surat lah. Okay, so itu kalau awak tak pasti boleh try rujuk lah mana-mana buku untuk tengok ya, dia bagi sifat getah asli dan getah tervulkan tu. Itu dia nak ciri-ciri apa yang membezakan di antara dua tu. Okay, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya.